Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zikri bin Zamri daripada kelas 1 semester 5. Nombor kad matrik skate ID 200604154. Nama pensyarah ialah Encik Wan Hazani bin Wan Ibrahim bagi subjek Pembangunan Sosioekonomi dan kod khusus MPU 2532. Saya akan membentangkan implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi adalah kategori pendatang asing dan keperluan pemindahan teknologi. Antaranya, Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai pengaji wang asing tertinggi. Antara pekerja asing di Malaysia ialah pekerja Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India dan China. Anggaran jumlah pekerja asing di negara Malaysia sebanyak 1.85 juta orang. Seterusnya adalah kategori pekerja asing. Kategori pekerja asing mempunyai dua kategori. Yang pertama, pekerja yang datang secara sah dan yang kedua, pekerja yang datang secara pendatang asing tanpa izin parti. Pekerja asing yang datang secara sah ini adalah pekerja yang mempunyai visa ataupun pasport. Dan pekerja yang datang secara pendatang asing tanpa izin parti ini adalah pekerja yang tidak mempunyai pasport ataupun visa. Cara salah kedatangan pekerja asing adalah pekerja asing menggunakan lorong semut di sepadan untuk membelosi kawasan keselamatan negara. Erti lorong semut adalah lorong rahsia yang menyambungkan dari satu tempat ke satu tempat. Seterusnya adalah kehadiran pekerja asing bertujuan untuk memenuhi permintaan di sektor kritikal seperti pembinaan dan peladang. Jumlah parti atau dikenali sebagai pendatang tanpa izin seramai 600 orang dan mengakibatkan terlalu ramai pendatang asing di negara Malaysia. Usaha kerajaan seperti pengampunan sebatan dan pembukuan pengambilan pekerja asing yang baru tidak pernah menghalang lebih ramai parti untuk mencari rezeki di negara ini. Di sini pelbagai faktor negatif yang berlaku terhadap negara Malaysia, antaranya rakyat Malaysia tidak dapat untuk bekerja atau pengambilan pekerja negara Malaysia kurang dan menjejaskan ekonomi negara Malaysia. Di sini kita dapat lihat kesan buruk kedatangan pekerja asing terlalu banyak. Antaranya, kesan buruk pendatang asing sama ada secara sah ataupun tidak sah. Kedatangan mereka menyebabkan pelbagai kesan buruk seperti mana tingkah laku dan kegiatan negatif pendatang asing seperti pergaduhan yang mengakibatkan kematian. Ianya akan menjejaskan nama baik buruk negara Malaysia kerana pengakibatkan kematian ini adalah sesuatu benda yang amat berat. Seterusnya, kes-kes jenayah seperti ragut, rompakan, rogol, mencuri, berhalwat, berzina dan mengganggu anak gadis. Kes-kes tersebut akan menjadi terkesan kepada rakyat Malaysia dan negara, seperti mana pendatang asing mengganggu anak gadis, merogol dan sebagainya. Ianya akan menyebabkan rakyat Malaysia takut untuk mendekati pendatang asing, dan seperti mana pendatang asing mempunyai rekod yang buruk walaupun hanya seorang yang berlaku, seperti mana setitik nila serosak susu belanga. Seterusnya, pendatang asing mengambil peluang penjagaan rakyat tempatan dengan memajak lesen ataupun secara terang-terangan berniaga di tepi jalan. Seperti mana pada zaman sekarang, ramai pendatang asing yang mula berniaga sama ada tanpa lesen ataupun ada lesen. Ianya akan memberikan impak kepada masyarakat tempatan untuk berniaga, lagi-lagi kepada masyarakat yang memang khusus kewangan mereka daripada perniagaan. Di situ mereka terkesan terhadap perbuatan pendatang asing ini. Seterusnya adalah kaedah atasi masalah sosial pekerjaan asing. Kaedah atasi masalah ini mempunyai pelbagai pihak yang perlu bertanggungjawab. Antaranya, kerajaan. Sebagai kerajaan, agensi pembentukan, pengawal dan pelaksanaan dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Seperti mana pengawalan dan pelaksanaan dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya dengan memperkuatkan pengawalan terhadap kemasukan parti.
Antaranya membenteras kemasukan parti yang menggunakan laluan tikus ataupun menggunakan laluan dari perairan dan daratan. Di situ kita dapat mencegah kemasukan parti secara berleluasa. Kerajaan harus memperbaiki pembentukan dan mengawal dasar sememangnya sangat membanggakan tetapi lemah dalam aspek pelaksanaan. Di sini diterangkan bahawa kerajaan harus memperkuatkan dalam aspek pelaksanaan seperti mana membenteras kemasukan parti dan mencegah pendatang asing untuk berniaga tanpa lesen. Seterusnya, mempertekadkan program pencegahan dilaksanakan seperti program pemulihan dan pengampunan. Tak kala pihak swasta harus bertanggungjawab untuk memastikan pekerja mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan pelandangan mempunyai permit kerja yang sah. Di sini kita dapat lihat bahawa zaman sekarang mempunyai ramai pekerja pendatang asing yang tidak mempunyai permit untuk dalam kemasukan negara Malaysia. Bagi mengatasi kemasukan parti atau lebih dikenali kemasukan pendatang asing secara tidak sah, pihak swasta harus mewajibkan semua pekerja mempunyai permit kerja yang sah dari pelbagai sektor-sektor pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, orang ramai boleh menyalurkan maklumat dan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa untuk melicinkan operasi pembasmian dari semasa ke semasa. Contohnya, orang ramai atau masyarakat yang mengetahui ada kemasukan parti secara tidak sah atau pendatang asing yang berniaga tanpa lesen harus memberitahu kepada pihak kerajaan atau pihak swasta untuk menghidupkan permit atau pulang ke negara asal bagi mencegah kemasukan parti secara berluas-luasa. Di sini kita dapat lihat mempunyai 3 pihak yang harus bekerjasama, iaitu kerajaan, pihak swasta dan orang ramai untuk mengatasi masalah sosial pekerja asing. Bahawa pekerja asing ini adalah perkara yang amat serius di negara kita bagi mengelakkan dari sektor masyarakat Malaysia untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Bagi mengurangkan kemasukan pendatang asing di negara Malaysia, pihak kerajaan harus menghadkan kemasukan pendatang asing sama ada tidak berlesen atau berlesen di negara Malaysia. Manakala pihak swasta harus menghadkan pengambilan warga asing dalam sektor pekerjaan sama ada pembinaan dan pertanian. Dan orang ramai harus memberitahu maklumat kepada pihak yang tertentu untuk memastikan bahawa tiada kemasukan pendatang asing tanpa permit di kawasan kediaman mereka ataupun selainnya. Sekiranya ketiga-tiga pihak ini bersatu, pengambilan dan kemasukan warga asing sama ada sah atau tidak sah akan terjaga dalam pelibatan ekonomi, pembangunan dan pertanian. Dan akhir sekali adalah definisi pemindahan teknologi. Definisi pemindahan teknologi adalah usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Seperti mana yang dapat kita lihat pada zaman sekarang, terdapat banyak produktiviti yang diimport dalam industri tempatan, antaranya pertanian, pembinaan, perindustrian dan sebagainya. Contohnya dalam sektor pertanian, terdapat pelbagai mesin dan ilmu yang telah diguna pakai dalam negara Malaysia bagi mempertingkatkan ekonomi di negara ini. Antaranya, penggunaan pokok hybrid bagi mempercepatkan hasil buah-buahan dan sayur-sayuran di negara ini.
dan penggunaan mesin yang amat maju dari masa ke semasa. Contohnya pada zaman dahulu hanya menggunakan kerbau atau lembu bagi membajak tanam-tanaman dan sayur-sayuran, dan pada zaman kini ianya menggunakan mesin ataupun kenderaan yang dikenali sebagai traktor untuk menggunakan dalam industri pertanian dan penanaman. Bagi sektor perindustrian, zaman sekarang telah pun banyak mesin-mesin yang telah digunakan pakai dari negara luar dan dibawa ke negara Malaysia bagi memudahkan pekerjaan dan mempercepatkan perindustrian. Antaranya, mesin-mesin yang diimport dari luar negara untuk dimasukkan di negara Malaysia bagi memudahkan pekerja-pekerja untuk bekerja dan memudahkan segala pengurusan dari masa ke semasa. Seterusnya, dari segi pembinaan. Dari segi pembinaan, terdapat barang-barang yang dieksport di negara Malaysia untuk memudahkan pekerjaan pembinaan, antaranya ketahanan simen dan ketahanan besi-besi yang telah digunakan pakai oleh negara Malaysia sekian lamanya bagi memudahkan pembangunan yang cepat dan yang kukuh. Sekian daripada saya, Muhammad Zikri Bezamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.